Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Saudara, sahabat-sahabat, rakan friendlist dalam Facebook saya yang saya kasihi, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kerana kita masih diberi kesempatan untuk memandang nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita siang dan malam. Yang kita maklum siangnya Allah turunkan rezeki untuk kita cari, sementara malamnya Allah hidangkan kebeningan dan keheningan untuk kita lebih khusyuk bermuhasabah diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam ni saya ada beberapa hal, sementara orang kata sempena malam ni adalah 1 Muharram 1444 Hijrah. Ramai kalangan kita yang mengucapkan salam ma'al hijrah, baik dalam WhatsApp, Telegram atau mana-mana media yang boleh sampaikan maksud yang tersurat. Apa-apa pun sedikit tazkirah untuk diri saya khususnya dan juga rakan-rakan sahabat yang saya kasihi sekalian. 2 perkara yang saya nak sentuh pada malam ini, iaitu sedikit peringatan untuk diri berhubung hijrah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam suratul Hashr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan segala suruhannya seraya kita meninggalkan apa yang ditegahnya. Dan hendaklah tiap-tiap diri itu melihat, di samping memerhatikan apa yang telah dia sediakan, ma qaddamat lighad, untuk amalnya bagi hari esok. Esok ini bermaksud akhirat, bukan hari ini Jumaat, esok Sabtu dah. Al-Quran mengajar kita memandang jauh lagi ke depan, bukan memandang esok sahaja, bukan memandang sesaat, seminit, beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun selepas ini. Bahkan jauh lagi vision, wawasan yang Islam ajarkan kepada kita. Justru selaku Muslim tidaklah selayaknya kita hanya memandang apa yang di hadapan kita saja. Seharusnya kita memandang sesuatu yang bakal kita hadapi, bahkan pastinya kita hadapi. Tak kira apa jua latar belakang kita, warna kulit, apa bangsa kita, di mana kita berada, selagi mana kita berada dalam alam yang Allah ciptakan, pastinya kita akan menanti hari esok, iaitu hari
Yaumul Ba'ath, hari kebangkitan. Sebab itu Allah suruh kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu melihat akan apa persiapan untuk kamu menghadapi hari yang esok. Islam suruh kita sibukkan diri melihat apa persediaan kita. Kita maklum, kalau kita sebagai pelajar, awal-awal kita buat persiapan, ulang kaji, membeli buku nota, tuition dan sebagainya, sebagai persiapan menghadapi hari peperiksaan. Demikian kita sebagai penjawat awam yang berkarier, kita menghadapi persiapan pada hari ini untuk apa yang kita lakukan pekerjaan kita pada minggu hadapan. Demikian sesiapa sahaja berada baik di kampung, di desa, di bandar, yang ada anak, yang ada isteri, yang ada rumah tangga, baik yang bujang, baik yang sudah berusia, baik yang muda. Apa peringkat, setiap kita memang memikirkan apa yang kita nak buat. Setidak-tidak nak makan apa, nak pergi mana. Selalu kita jumpa kawan, nak pergi mana esok, apa plan awak. Dalam pekerjaan, kita duduk dalam sesebuah organisasi memang ada. Dalam musyawarah kita, perbincangan kita, what is your plan? What are you going to do? Tetapi dalam Islam jauh, meliputi luas, sehingga menjangkau satu hari yang kita tak pernah lihat dan bakal kita hadapi kesemuanya. Jin dan manusia akan dihimpunkan di satu padang yang kita namakan padang mahsyar. Justru hari ini, apa yang kita nak buat? Sebab itu, saudara-saudara, sahabat saya yang saya kasihi sekalian, di dalam suratul Nisa ayat yang ke-100, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa kalangan kita yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela, meninggikan kalimah Islam, menegakkan agamanya, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini, di tempat ia berhijrah ini, di mana dia nak berhijrah, dia akan dapati muraghaman kathiran wasa'ah. Dia akan dapati tempat untuk dia berubah, berhijrah tu banyak sebenarnya. Kemudian dia akan dapati rezeki yang makmur. Rezeki yang banyak. Dan sesiapa yang keluar, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa pula bila mana dia keluar dengan niat nak berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati ketika dalam penghijrahan ataupun dalam suasana melakukan penghijrahan, sedang berhijrah, bahkan senantiasa berhijrah, bukan sahaja menanti tahun baru, tahun 1443, menanti detik waktu jam sekian masuk maghrib 1444, bukan menanti saja, bahkan dia fahami, dia berubah akan apa yang perlu diubah. Maka kata Allah, faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Sesungguhnya telah tetaplah pahala hijrahnya di sisi Allah. Sebab itu para penonton, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, cuba kita lihat rakan-rakan kita sesama Muslim yang berubah kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu kehidupannya penuh dengan noda dan dosa, penuh dengan rekod-rekod keaiban, kejelekan, keburukan. Kemudian dia berubah kerana Allah. Dia meninggalkan sesuatu yang Allah tegah, kemudian pergi kepada fitrah, yakni perintah Allah. Perintah Allah ni merupakan fitrah. Itu sebab kalau kita buat apa yang Allah perintah, kita seronok, tenang sebenarnya. Contoh saja solat. Sebaik saja kita selesai solat, kita akan merasakan suatu ketenangan, subhanallah. Demikian kalau kita bayar zakat, bersedekah, setidak-tidaknya kalau kita bayar zakat fitrah kepada amil yang dilantik oleh pemerintah, baiknya bayar zakat harta sekalipun,
Kata Allah wa azza wa jalla, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan hendaklah kamu doakan orang yang bayar zakat, sedekah ini. Kerana doa itu dapat menenteramkan orang yang mengeluarkan infak harta, sedikit hartanya untuk jalan Allah. Berarti ketenangan, fitrah tu dapat. Itu fitrah. Indahnya agama ini pada sahabat sekalian yang saya kasih sekalian. Bila mana kita hijrah, kita maklum, kita selalu dengar hijrah, kisah Nabi SAW dan para sahabat, terutamanya sahabat yang rapat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Nabi SAW sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah, kemenangan Mekah, tak ada lagi. La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun wa idza istaghfirtum fanfiru. Tetapi yang tetap ada adalah istilah namanya jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, fanfiru. Pengertian jihad ini harus difahami dalam konteks semasa kita. Jangan pula bila kita faham wa idza stunfirtum fanfiru, lalu kita keluar berperang, terus pergi satu tempat yang tengah berlaku pergeseran dan sebagainya. Kita tidak memahami istilah jihad di kalangan kita. Apa keperluan, apa prioriti, apa al-awlawiyat dalam jihad kita. Setidak-tidaknya jihad ini ialah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang dikategorikan hijrah ni juga adalah orang yang mana dia meninggalkan apa yang Allah tegah kepada dia. Maknanya kalau dalam diri kita, sahabat-sahabat yang saya sayang, yang saya kasih sekalian, kalau pada diri secara peribadi kita memiliki sifat yang jelek, memiliki perangai yang orang tak suka, akhlak yang buruk, maka berusaha sungguh-sungguh berjihad. Jihad ini berusaha, yajtahidu. Dia bersungguh untuk mengubah akhlak yang tak baik, perangai yang tak elok itu. Yang mana sebelum ini dia perangai tak baik menyebabkan orang menghindari diri pada dia. Tak mau nak dekat. Menjarakkan diri, bermasam muka pada dia. Asal jumpa dia, lari tempat lain. Tahu perangai. Jangan duk senang dengan perangai yang buruk macam tu. Dia melanggar fitrah kita. Kita lahir fitrah macam mana? Suci, bersih. Hatta anak yang lahir pada perut ibu yang bukan Muslim, dalam Islam dia dianggap fitrah. Apatah lagi daripada rahim ibu yang Muslim. Betul kita lahirnya fitrah. Maka hendaklah kita kembalikan kepada hijrah. Hari-hari kita fikir macam mana nak berhijrah. Sebab itu Nabi SAW dari Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang namanya An-Nawas bin Sim'an Al-Ansari dari kalangan Al-Ansar. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Aku tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa istilah kebaikan dan dosa. Apa itu kebajikan, apa itu dosa. Biar dimengerti dengan betul. Faqal, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khulq wal ithm ma haka fi sadrik wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Yang dikatakan kebaikan itu adalah budi pekerti, akhlak yang cemerlang, yang bagus. Orang tengok sedap, mata memandang. Itu akhlak yang baik. Selalu keluar dalam media Facebook yang ada Reels, TikTok yang diambil pada Instagram ataupun TikTok ataupun daripada apps TikTok sendiri atau Instagram. Kita tengok dalam scroll kita. Orang sempat ambil gambar, video, sedang ada satu orang tua melintas dalam keadaan bongkok, pakai tongkat. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang bawa Grab, makanan, food, Panda Food dan sebagainya lah. Runner.
Tiba-tiba dia nahan kereta yang lain-lain yang sedang lalu, semata-mata nak tolong orang tua yang buta ni melintas satu jalan. Apa perasaan kita, sahabat-sahabat, bila mana kita nampak sikap itu? Sekalipun kita nak tolong juga, tapi kita tak mampu sebab kita duduk dalam jalan raya yang penuh sesak. Tiba-tiba datang hamba Allah naik motosikal. Kita yang kereta mewah, yang mahal, bayar-bayar aircon sedap, tak mampu kita nak buat. Orang yang macam tu depan, mata kita sejuk. Itu tanda fitrah yang murni. Bahkan tak kurang ada orang yang mendoakan. Banyak yang mendoakan pemuda itu semoga Allah merahmati dia. Itu tanda yang murni. Sebab itu kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kita menghulurkan akhlak yang baik. Itulah namanya kebaikan. Subhanallah. Wal ithm, manakala yang dinamakan dosa pula, mahaka fi sadrik. Suatu dosa perkara yang kita buat, dia akan menyesakkan dada kita. Kita tahu bila kita buat dosa, kita rasa lemah. Kita rasa down. Kita rasa serba salah. Itu dosa. Makan hak orang, makan harta anak yatim, rasuah, berjudi, sebagai berzina, sebagainya. Kita rasa macam mana? Sesak tak? Itu tandanya fitrah kita masih hidup lagi. Iman kita, hati kita, jantung hati kita boleh merasa lagi temperature, suhu yang baik, suhu yang tak baik. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa karihta an yattala alaihi nas. Kau benci kalau perangai kau itu orang lain nampak. Berarti itulah tanda keburukan. Sebab itu dalam kitab hijrah kita harus fahami benar-benar istilah al-birru wal ithm, kebaikan dan kejahatan. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, seorang sahabat Nabi yang sangat rapat, yang penuh dengan diplomasi, karisma yang hebat. Beliau diangkat sebagai khalifah yang pertama menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu qal, dia berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ajarkan padaku ya Rasulullah satu doa yang boleh aku bacakan dalam solat. Lalu jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, qal Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cukup indah pengertian doa ini, tuan-tuan. Kalau kita hafal doa ni panjang, bagus. Yang pendek pun bagus. Jangan langsung tak berdoa. Cuba kita hadam makna dia. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Aku sesungguhnya telah menzalimi diriku dengan terlampau banyak, ya Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidaklah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau, ya Allah. Masya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka ampunkanlah aku di sisimu, ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan kasihanilah aku, ya Allah, kerana Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bayangkan sahabat yang begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mendapat pengiktirafan dari Nabi, salah seorang sahabat yang dijamin 10 sahabat yang masuk syurga. Bahkan beliau akan menjadi teman Nabi di akhirat kelak. Itu pun beliau minta kepada Rasulullah doa. Bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika dalam solat. Sesuai dengan kalimat solat itu doa. Bukan solat itu semata-mata kita hanya sekadar membaca Al-Fatihah, mengangkat takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Tidak. Pengertian solat itu adalah doa.
Sebab itu salah satu hadis Nabi SAW, saat sujud adalah saat yang paling dekat kita kepada Allah. Fa'akthirud doa. Perbanyakkan doa. Jangan semata kita hanya membaca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Masukkan doa, Allahumma gfirli wali walidayya. Ampunkanlah aku ya Allah dan dosa kedua ibu bapa aku. Paling simpel, Allahumma gfirli. Banyakkan doa kita. Jangan berlalu sahaja saat tahun ke tahun, 1443 masuk 1444, kemudian masuk lagi 1445. Akhlak kita, kebaikan masih tahap takut yang lama, tidak berkembang, strata, bahkan paling teruk dia menurun. Na'udzubillahi min dzalik. Tidaklah yang bercakap ni lebih baik daripada yang mendengar. Namun sekadar untuk melaksanakan tanggungjawab kita, kita sama beringat. Kita sama muhasabah. Kalau ada dosa, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka hijrah ini, sahabat-sahabat, seperti mana yang saya sebut tadi, ada perangai kita yang orang tak suka. Pasti ada. Dengan isteri kita, dengan suami kita, perangai anak-anak kita. Kalau ramai anak, lagi ramai karenah dia. Dah tentu ada perangai yang dia tak suka. Kalau isteri kita, senang kita tegur. Kalau suami, kena ada adab nak tegur. Anak-anak, mak ayah dia boleh tegur. Kadang-kadang kita ada akhlak, perangai, tabiat yang kita sedari, yang teruk kita tak sedar. Kalau tak sedar, itulah kita minta kepada Allah. Kalau sedar pun kita minta juga kepada Allah. Kadang-kadang kita tak mampu nak sisih kejahatan kita. Mungkin kita tak, contoh tak merokok, maaf. Kita tak merokok sebab kita tak suka bau asap. Kita hindari rokok. Tapi ada perkara yang lebih teruk pada merokok. Yang mungkin kita terbuat, termakan. Harta awam. Kita duduk dalam jabatan kerajaan contohnya. Kita termakan. Kita terpakai hak-hak awam. Bukan duit kita yang bayar. Itu orang awam bayar. Amanah. Kita khianat kepada amanah kita. Selesa makan. Tak keluar sesen pun daripada duit poket kita. Kita guna duit awam untuk tujuan kepentingan kita. Kita tak sedar. Itu sebab Nabi ajarkan kepada kita jamaah. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Seorang tabi'in dia bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Farwah bin Naufal al-Ashja'i. Sa'altu Aisyah amma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihillah. Tentang satu doa yang pernah diucapkan, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Qalat, lalu kata Aisyah, kana yaqul, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Saya ulang balik. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma a'lam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada keburukan kelakuan yang telah aku kerjakan. Wa min syarri ma a'lam, lam a'mal, dan kejahatan yang tidak aku lakukan. Kita tahulah diri kita masing-masing. Kalau kita jenis orang banyak berfikir, merenungkan diri kita, kita tahu di mana letaknya kejahatan kita. Yang mana kalau orang tahu kejahatan, keburukan kita, memang tak dapat kita nak lari ke mana, malu kita. Subhanallah, begitu sayang Tuhan pada kita, Allah tutup keaiban kita, kejelekan kita. Tapi mohon, sementara Allah tutup keaiban kita, jangan tunggu dia buka. Sementara ada orang lain tidak malu membuka keaiban dia. Dia berasa bangga dengan keaiban dia. Sedangkan Allah tutup keaiban dia siang dan malam. Tapi dia rasa seronok buka keaiban dia. Ya Allah, jangan sampai tahap begitu. Itu sebab sahabat-sahabat yang saya kasihi, baca doa ni, Ya Allah, aku berlindung pada Engkau, Ya Allah, daripada kejahatan yang ada pada diriku yang aku kerjakan. Dan kejahatan yang tidak aku lakukan. Ada kejahatan orang lain yang kita nampak, minta kejahatan itu tak terkena pada kita. Kita tak terbuat benda yang sama.
Sehingga menyebabkan orang rasa meluat, membenci kita. Jangan kata manusia. Allah, sekian para malaikat yang menyaksikan kelakuan kita, yang akan menjadi saksi kita di akhirat, di atas kerosakan yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan setelah kita lalui 2 tahun PKP, Alhamdulillah, sedikit sebanyak nikmat Allah turunkan. Ya, kita faham ramai kalangan kita yang agak mengeluh kenaikan harga barang sekian. Namun, tetaplah kita banyak bersadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Itu yang terbaik. Jangan asyik duk mengadu. Maaf kalau saya tegur diri saya dan juga mengajak sahabat-sahabat. Mengadu Facebook ni bukan kita nak luah benda yang kita dengan Allah. Kita dengan Allah tak ada perantaraan. Jangan jadikan Facebook perantaraan. Direct kepada Allah. Di mana solat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sahaja kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sahaja kami minta pertolongan. Direct bercakap dengan dia. Hati kita bercakap dengan dia. Tak perlu kita nak guna bercakap bahasa Melayu dilafaz dengan nyari, tidak. Biar hati kita sendiri direct kepada Allah. Allah Maha mendengar apa yang terlintas hati kita. Itu lebih menepati kehendak fitrah kita daripada kita bercakap dalam Facebook, aku ini Alhamdulillah dah baca Quran, letak Facebook orang lain baca. Facebook ni kadang-kadang dia menduga niat kita, jemaah. Dia betul-betul mencabar niat keikhlasan kita beramal kepada Allah. Biarlah Allah yang mengetahui amalan kita sebanyak. Bukan manusia. Manusia dia tak boleh menilai. Manusia bukan dia bagi pahala kita. Dia tak pegang kunci syurga pahala kita. Allah. Berarti kepada dia kita tampilkan, persembahkan amalan kita. Itu lebih ikhlas, mukhlis. Nak jaga keikhlasan. Adapun yang Facebook kita nak sebarkan kebaikan, sedekah. Kebaikan yang lain tak ada masalah. Mungkin kita nak galakkan orang lain, tak ada masalah. Sebab dalam agama memang dianjurkan kita bersedekah baik terang-terangan ataupun sembunyi. Bahkan yang sembunyi itu lebih baik. Tapi bergantung juga kepada keadaan. Kalau keadaan itu ramai orang kedekut, bakhil, maka dianjurkan kita sedekah terang-terang supaya menggalakkan orang lain bersedekah. Tapi kalau satu kawasan itu, koloni itu, kelompok itu sudah terbiasa dengan infak, sedekah, menyembunyikan sedekah itu lebih baik. Tampilkan, share benda yang baik. Bukan saja kita share Al-Quran, Al-Hadith saja. Share benda-benda yang bermanfaatkan pada manusia. Share macam mana nak baiki tayar yang bocor, tayar kereta nak baiki sekian-sekian, nak lipat ni. Saya tengok dalam YouTube banyak sekali orang-orang yang non-Muslim. Dia banyak keluarkan YouTube video dia macam mana nak lipat pakaian dengan pantas, seluar. Benda baik begitu. Ini berlaku hari-hari, 24 jam. Ni realiti kita. Macam mana nak bikin elektronik ni senang nak atur dengan DIY, do it yourself. Itu kebaikan. Kalau kita buat kerana Allah, itu pahala. Tidak semesti kita nak share. Kadang-kadang orang kita ni bila nak share orang awam, maaf. Dia share Al-Hadith, Al-Quran Hadith. Oh Allah, seorang lain pula. Oh ini ustaz ni. Tu ustaz. Tak semesti perlu ustaz nak share Al-Quran, Al-Hadith mengingatkan diri kita pada orang lain. Kita selama Muslim, itu tanggungjawab kita. Tapi tak semesti juga. Kebaikan itu luas. Apa yang membawa kebaikan pada manusia yang Allah redha atas perbuatan kita, itulah al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Macam mana nak buat air yang sedap tanpa ada gula, glukos sebagainya. Itu semua berlaku dalam kehidupan kita. Sebarkan kebaikan. Jangan disempitkan kebaikan hanya soal ibadah saja. Ibadah ni kita tahu dia ada kewajipan dan ada yang sunat. Jangan dipertikaikan. Buat. Tapi ada lagi perkara berkaitan muamalah kita, perlakuan sehari-harian kita yang boleh kita share dengan orang lain. Kena kreatif kita. Sepatutnya kita tahu kita kena kreatif. Macam mana nak cari pahala. Bukan kreatif nak cari kesalahan. Ini kadang-kadang kita sibuk cari kesalahan orang. Dia sangat bijak dan kreatif memanfaatkan titipan masa itu untuk memuka dan bercerita hal orang. Sehingga ada istilah yang moden sekarang ni kita sebut membawang. Tengok. Kalau kita tak suka membawang, tak keluar istilah membawang tu. Berarti memang ada dalam masyarakat kita. Padahal membawang itu salah satu perlakuan dosa yang boleh mengundang dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, setakat itulah tentang yang pertama. Yang keduanya, maaf. Hari ini hari Jumaat.
bertarikh tadi 29 Julai 2022 Jumaat bersamaan malam ni sudah 1 Muharram 144 Hijrah. Ini adalah hari yang terakhir saya berkhidmat bertugas di bahagian bandar tercinta Seri Aman. Saya sudah bertugas di Seri Aman dalam tabung Baitul Mal Sarawak. Dahulu dinamakan cawangan, sekarang bahagian dinaik taraf kepada bahagian. Hampir 20 tahun. Daripada saya bujang sampailah saya berumah tangga. Daripada saya menyewa kampung hilir, kemudian kampung tengah, kemudian kampung hulu, sehinggalah saya membeli rumah di sebuah perumahan di Seri Aman. Segala pahit manis, kenangan-kenangan yang orang kata mengusik hati itu, separuh kehidupan saya di sini. Umur saya sekarang 44 tahun. Kalau tolak 20 tahun, separuh hayat saya berada di Seri Aman. Mana mungkin saya melupakan separuh kehidupan saya bersama dengan sahabat-sahabat yang berada di Seri Aman terutama. Pagi tadi sebelum balik, ada farewell sikit di pejabat. Rakan-rakan sahabat saya farewell, buat jamuan sikit. Cover lah. Saya tak maulah nak tuan-tuan yang tahu saya tahulah jenis emosional sikit. Tapi cover lah. Tak mau nak larut dengan perasaan. Sebab kita ada tugasan yang menanti yang jauh lebih hebat. Saya pun tak tahu nak kata Alhamdulillah ke, Innalillah ke. Tetapi saya tetap reda menerima amanah ini. Pihak pengurusan saya telah memberi kepercayaan untuk saya mentadbir di bahagian Betong. Yang tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat maklumlah, bahagian Betong tu memang majoriti adalah umat Islam. Tak kira dia Melayu ke Iban, Cina, dia Muslim. Kalau dia Muslim, dia ramai. Jadi saya lihat satu tanggungjawab yang lagi besar. Mungkin sebahagian orang ucap tahniah, naik pangkat, ya. Terima kasih ke atas ucapan. Namun saya takutlah. Secara peribadi, takut nanti tak terlaksana kita amanah tu, berat sangat yang kita pikul. Bukan saja dosa kita sendiri, aib kita sendiri yang kita berjawab dengan Tuhan nanti. Dosa orang lain pun kita pikul juga. Kita khianat amanah. Itu yang kita takut. Mudah-mudahan doa pada sahabat membantu saya untuk melaksanakan tanggungjawab saya mengurus tabung Baitul Mal Sarawak bahagian Betong, insya-Allah, yang akan berfungsi. Kalau menurutkan dalam kertas, saya akan melaksanakan tugas pada 1 Ogos 2022. Minggu hadapan anak-anak buah saya melapor pada saya. Namun Isnin ni saya terpaksa bergerak di Samarahan, Unimas, ada seminar sempena Ma'al Hijrah, seminar zakat peringkat negeri Sarawak. Hadir bersama sahabat-sahabat yang lain dalam kalangan ketua-ketua bahagian. Berarti hari Selasa anak buah saya akan melapor pada saya, insya-Allah. Namun demikian, pejabat kita terletak di sebelah masjid tu, dalam premis masjid Jamek Betong lagi. Pejabat hubungan itu pejabat sementara. Sementara menunggu pejabat yang kita gunakan sewa ni di sebelah JNT Betong. Orang Betong tahulah, siapa yang selalu pergi Betong, berurusan di Betong, dia tahu. Orang lokal dia tahu. Betong ni di pejabat kita nanti yang sedang renovate sekarang ni, belakang Shell, tak jauh daripada JNT. Sebelah JNT je. 2 tingkat yang kita gunakan bagi melaksanakan tugas kita menyantuni ummah. Terutama dalam kita menyedarkan masyarakat supaya kita sedar bahawa pada diri kita mungkin ada hak-hak ada pada harta kita yang perlu kita tunaikan tanggungjawabnya. Takut jadi harta pula jadi beban kita balik di akhirat. Saya pernah ceramah beberapa tempat, seekor ular namanya Suja'un Aqra. Tu hati-hati. Ular namanya Suja'un Aqra. Yang mana dia daripada harta yang kita timbunkan dulu, sampai ular tu bangkit di akhirat, dia akan jadi satu harta yang jadi ular, bertukar ular. Ana maluk, ana kanzuk. Aku inilah harta kamu, aku inilah harta timbunan kamu yang kau timbun dulu, yang kau cari
Dalam banyak lapangan dunia kau cari harta yang kau timbun, yang kau tidak tunaikan. Ular tu membelit dia. Na'udzubillah. Hadis sahih. Dan demikian juga kita akan menyantuni keperluan ummah di sana insya-Allah. Yang penting dua hal ini kita akan laksanakan, namun dalam beberapa bulan ni kita hanya beroperasi walaupun tidaklah lengkap sebagai pejabat yang sepenuh sebab masih guna pejabat sementara, peralatan pun masih basic lagi. Sementara menunggu pejabat yang siap, mungkin dijangka dalam insya-Allah kalau tak Oktober, November 2020 dia akan beroperasi sepenuhnya. Namun dalam masa terdekat ni kita akan menguruskan beberapa pentadbiran, urus takbir yang perlu dahulu. InsyaAllah. Kalau ada rakan-rakan di sana di Betong yang berdekatan ataupun yang nak datang, boleh datang dekat pejabat kita masjid ni. Kita berbincang apa aktiviti untuk umat Islam insyaAllah. Jadi bila saya kenangkan balik, saya nak ucapkan berbanyak-banyak setinggi penghargaan, terima kasih di hati saya kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Siaman. Saya tetap di Seriaman sebab rumah saya di sini. Isteri saya masih mengajar di Seriaman. Buat masa ni saya ulang alik dululah, kurang kuit dululah. Ni tahu kelak mau kepak, kelak mungkin apa nama tadi, singgah juga di Betong insya-Allah. Sahabat-sahabat Betong insya-Allah kita tu. Yang Seriaman bukan tinggal begitu saja. Saya pesan pada sahabat-sahabat rakan saya yang biasa saya buat program mingguan, bulanan. Ada masa, aturkan masa. InsyaAllah saya akan datang lagi Seriaman. Tak adalah kita tinggal begitu, hilang tu macam tu. Tak. Dekat lagi insyaAllah. Seriaman Betong, tuan-tuan tahu, sahabat tahu. 1 jam perjalanan. Siap jalan belakang dekat Sembaru tu nanti, Alhamdulillah. Lagi dekat. Tak ada apa sangat. Cuma kita tak dah siang hari itu, jam 8 sampai 5 balik, kita tak nampaklah di Seriaman. Namun, sepanjang 20 tahun, Allahu Akbar. Saya jatuh cinta dengan Seriaman. Orang Siaman ni baik-baik belaka. Mesra. 1-2 orang mungkin ada masalah kita. Itu biasa. Di mana-mana pun. Di kampung kita sendiri pun ada orang tak suka kita juga. Tak ada. Hatta Nabi SAW pun ada orang tak suka dia. Kita pun taklah sampai diancam bunuh. Kita hanya mungkin dibenci. Diejek. Jangan kita nak kalah dalam perjuangan. Sahabat-sahabat kita yang di perjuangan ni, teruskan perjuang. Untuk memantapkan akidah dan juga amalan sesama kita, terutama sahabat-sahabat kita di Siaman, supaya menepati apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu nasihat saya untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat. Kecintaan saya kepada Seriaman tu tak berbelah bagi. My second home. Selepas kampung, asal saya Saratok. Tidak sakit maung kata orang, baik nyaman, semua kenangan di situ. Bila saya tengok pergi kampung-kampung naik kereta, motosikal, skuter, saya tengok kawasan-kawasan emas, saya terselap kata orang. Banyak betul kenangan. Allahu Akbar. Mohon maaf, sejujur daripada saya mohon maaf sekiranya sepanjang keberadaan saya di Seri Aman, tuan-tuan perempuan yang pernah saya cakap mungkin terkasar bahasa saya, termengumpat ke apa semua, saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jadi tak panjang ucapan saya dah. Sekarang setengah jam lebih lah kot. Saya berucap sambil-sambil kita bersekira. InsyaAllah di lain masa kita akan ketemu lagi dengan izin Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.